Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, minggu ini kita akan sambung mengenai topik yang kita dah belajar minggu lepas, iaitu haba. So, minggu lepas kita cover subtopik keseimbangan derma. So, pada minggu ini kita akan bincangkan subtopik seterusnya yang bertajuk muatan haba tentu. Kita pergi kepada definisi muatan haba. Muatan haba merupakan kuantiti haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu suatu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Manakala muatan haba tentu, kita gunakan dia simbol C, merupakan kuantiti haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius ataupun 1 darjah Kelvin. So, rumus yang kita gunakan untuk menentukan muatan haba tentu adalah C sama dengan QM theta, di mana C merupakan muatan haba tentu, Q merupakan kuantiti haba yang diperlukan iaitu dalam unit joule, M merupakan jisim bahan iaitu dalam unit kg, dan theta merupakan perubahan suhu dalam unit darjah Celsius. Di mana perubahan suhu ni adalah suhu akhir tolak dengan suhu awal. Kita tengok satu contoh soalan. Sebuah blok logam berjisim 0.5 kg dipanaskan dengan 4500 joule tenaga. Suhu blok tersebut meningkat daripada 20 darjah Celsius kepada 45 darjah Celsius. Hitungkan muatan haba tentu logam itu. Okey, untuk soalan ini kita akan selesaikannya mengikut langkah demi langkah. So, langkah pertama adalah kita senaraikan semua maklumat yang ada dalam soalan beserta dengan unit yang betul lah. So, kita ada haba dia iaitu Q sebanyak 4500 joule. Jisim M adalah sebanyak 0.5 kg. Dan juga theta, perubahan suhu iaitu suhu akhir tolak suhu awal adalah sebanyak 25 darjah Celsius. Suka untuk cikgu ingatkan, sebelum kamu mulakan penilaian ini, pastikan kamu tuliskan dengan unit yang betul. Okey, iaitu haba mesti dalam unit joule. Kalau dia bagi dalam kilojoule, kamu kena tukar dalam unit joule. Jisim pun sama, kalau dia bagi dalam unit gram, kamu kena tukarkan kepada kilogram. Dan akhir sekali adalah theta mesti dalam unit darjah Celsius, di mana kalau dia bagi unit Kelvin kamu kena tukarlah, iaitu 0 darjah Celsius bersamaan 273 Kelvin. Okey, langkah kedua adalah kamu tuliskan rumus. So, C sama dengan Q per M theta. So, dan langkah terakhir adalah kamu perlu masukkan nilai ke dalam rumus. So, Q sama dengan 4500 joule, M sama dengan 0.5 kg, manakala theta adalah 25 darjah Celsius. So, kita dapat penyelesaian kepada soalan ini adalah muatan haba tentu bagi blok logam tersebut adalah 360 joule per kg per darjah Celsius. Di sini cikgu tunjukkan suatu jadual yang menunjukkan muatan haba tentu bagi bahan-bahan tertentu. So, kita boleh tengok di sini cecair, contohnya macam air laut, air, etanol, parafin, minyak masak dan juga minyak zaitun. Kalau kita perhatikan muatan haba tentunya, yang paling tinggi di sini adalah air, iaitu sebanyak 4200 joule per kg per darjah Celsius. Okey. Kalau kita tengok seterusnya, kalau bahagian gas pula, kita ada metana, steam, neon dan juga udara. Kita dapati bahawa yang tertinggi adalah metana dengan muatan haba tentunya adalah sebanyak 2200 joule kg negatif 1 darjah Celsius 1. Okey. Kita tengok seterusnya logam. Kita ada pelbagai jenis logam di mana yang mempunyai muatan haba tentu yang tertinggi adalah aluminium iaitu sebanyak 900 joule per kg per darjah Celsius. Okey, dan akhir sekali adalah bukan logam.
Sini dia bagi contoh macam polikarbonat, kayu, konkrit, pasir dan juga kaca. Yang paling tinggi adalah polikarbonat, iaitu sebanyak 1250 joule per kg per darjah Celsius. Okey, kita tengok di sini bahawa kalau kita dapat tengok daripada jadual ni, kita dapati bahawa air merupakan bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang paling tinggi, iaitu sebanyak 4200 joule per kg per darjah Celsius. Maksudnya adalah sebanyak 4200 joule tenaga diperlukan untuk meningkatkan 1 darjah Celsius air seberat 1 kg. Okey. Manakala kalau kita tengok di sini, yang mempunyai muatan haba tentu yang paling rendah adalah logam plumbum, iaitu sebanyak 130 joule per kg per darjah Celsius. Maksudnya di sini adalah hanya sebanyak 130 joule tenaga diperlukan untuk meningkatkan 1 darjah Celsius suhu plumbum sebanyak 1 kg. Okey. Di sini kita boleh nampak bahawa air memerlukan haba yang lebih tinggi untuk menjadi panas berbanding dengan plumbum. Dari sini juga kita boleh buat kesimpulan bahawa bahan bukan logam, cair, gas, ni semua bukan logam lah kan. Okay, bahan bukan logam mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi berbanding logam. So, daripada jadual tadi, kita dapati bahawa bahan bukan logam mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi. Maksudnya di sini adalah bahan bukan logam akan jadi lebih lambat untuk memanas dan juga menyejuk. Okey, kalau dia dipanaskan, dia lambat panas. Kalau dia disejukkan, dia lambat sejuk. So, antara contoh bahan bukan logam yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi adalah air, plastik dan juga kayu. Tadi kita dah tengok dalam jadual tu ya, air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, iaitu sebanyak 4200 joule per kg per darjah Celsius. Manakala bahan logam mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah. Kalau kita tengok jadual tadi semuanya lebih kurang bawah 1000 kan. So, ini maksudnya bahawa logam ini dia lebih cepat panas dan juga sejuk. Kalau kita panaskan, dia cepat panas. Kalau kita sejukkan, dia cepat sejuk. So, contoh logam ada banyak. Kita ada besi yang selalu kita gunakan untuk pembinaan, aluminium yang selalu kita gunakan untuk mengisi air minuman, dan air sekali adalah zinc yang kita gunakan untuk pembinaan bumbung rumah dan juga peralatan dapur. Seterusnya kita tengok aplikasi dalam kehidupan seharian mengenai muatan haba tentu ni. Yang pertama adalah peralatan dapur. So, kita dapati peralatan dapur kuali diperbuat daripada logam, manakala pemegangnya adalah daripada plastik. Ini kerana kuali mempunyai muatan haba tentu yang rendah supaya makanan cepat masaklah, dia cepat panas kan. Jadi bila dia cepat panas, makanan akan jadi cepat masak. Manakala pemegang dia, kita gunakan bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi supaya dia boleh dipegang lah semasa memasak tanpa melecurkan tangan. Sebab kita tahu bahawa bila bahan mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, dia akan jadi lambat panas. Jadi dia merupakan penebat haba yang baik. Seterusnya kita pergi kepada penyejukan enjin kereta menggunakan air. Kalau kita tengok dalam rajah tu merupakan suatu sistem penyejukan enjin di mana bila kita punya kereta ni panas, selalunya dia akan sejukkan dengan ada air tu kan. Ada meter temperature dekat dalam kereta tu kan. So selalunya coolant dia gunakan air. Ada setengah-setengah kereta dia tak guna air lah, tapi digantikan dengan cecair yang mempunyai muatan haba tentu yang lebih kurang macam air.
So, air mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi berbanding enjin sebab kita tahu bahawa enjin diperbuat daripada logam lah. So, air akan membantu menyejukkan enjin tanpa menggelegak. Jadi, dia boleh bantu sejukkan enjin dalam masa yang sama dia tak jadi panas. Seterusnya adalah pembentukan bayu laut. Bayu laut ni maksudnya adalah angin yang bertiup daripada laut. So, fenomena ini berlaku pada waktu siang di mana daratan mempunyai muatan haba tertentu yang lebih rendah berbanding lautan. So, senang cakap daratan akan jadi lebih cepat panas berbanding lautan. Jadi, apabila daratan menjadi panas, udara di atas daratan juga akan menjadi panas. So, apabila udara menjadi panas, dia akan naik ke atas. Maka udara yang lebih sejuk di atas lautan akan bertiup ke arah daratan. Dan akhir sekali kita tengok pada pembentukan bayu darat. Bayu darat ni adalah angin yang bertiup dari darat. Di mana ia berlaku pada waktu malam. Lautan mempunyai muatan haba tertentu yang lebih tinggi berbanding daratan. Maksudnya bila dah malam, laut masih lagi panas manakala daratan sudah jadi sejuk. Jadi udara di atas lautan akan menjadi panas dan naik ke atas. Jadi udara di atas daratan lebih sejuk. Jadi dia akan bergerak menuju ke lautan. Sebab itu kalau kita berdiri tepi laut pada waktu malam, kita akan dapati bahawa apabila kita menghadap laut, kita akan dapat rasa angin tu bertiup daripada belakang. Manakala pada waktu siang, kalau kita berdiri tepi laut, menghadap laut, kita akan dapati bahawa angin itu akan bertiup ke arah kita. So, setakat itu saja untuk kali ini. Apa-apa pun cikgu mula nak minta maaf lah sebab banyak sangat gangguan. Biasalah, anak-anak pun nak juga merakam suara bersama. Kan, jadi apa-apa pun cikgu harapkan semoga apa yang cikgu sampaikan ni mendatangkan manfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Dan jangan lupa tinggalkan komen ataupun like video ni. Okay? So, kita jumpa lagi untuk satu topik akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.